Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari persamaan garis lurus jika diberi salah satu titik dan kecurunan ataupun diberi kedua-dua titik, kecurunan tidak diberi. Okey, so kita boleh menghasilkan persamaan garis lurus daripada maklumat yang diberikan ini. Okey, so kita tengok yang pertama sekali. Okey, back to basic, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Okey, ini yang tiga bentuk persamaan garis lurus yang selalu kita gunakan lah. Okey, yang pertama iaitu bentuk umum. Okey, bentuk umum dalam bentuk macam ni. AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Ini kita panggil sebagai bentuk umum. Okey, dengan X dengan Y ni adalah pemboleh ubah. A, B, C adalah pemalar. Okey, yang kedua adalah bentuk kecurunan. Okey, bentuk kecurunan pun agak popular juga di kalangan kita dan kita memang biasa guna. Okey. So yang ini kita dah tahu Y dengan X adalah pemboleh ubah. Okey. M adalah kecurunan, C adalah pintasan Y. Okey, ingat kita recall balik pintasan Y adalah bila graf itu memotong pada paksi Y. Okey, dia potong kat mana? Itu kita panggil sebagai pintasan Y. Okey, koordinat Y itu. Okey, kemudian yang ketiga, bentuk pintasan. Bentuk pintasan yang macam ni lah. Ini jarang kita gunakan, tapi agak penting juga. Okey, jika kita ada dua maklumat, iaitu kita ada pintasan Y, kita ada pintasan X, kita sebenarnya dah boleh membuat persamaan. Okey, sebab dua maklumat ni saja kita dah boleh buat persamaan dengan menggunakan bentuk pintasan. Okey, so tiga benda ni kita perlu tahu, okey, untuk menghasilkan persamaan garis lurus lah. Okey, so sekarang kita lihat yang pertama sekali. Okey, kita tengok contoh. Cari persamaan garis lurus yang menyilang titik 2, -3. Ini adalah koordinat X. Dan ini adalah koordinat Y, -3. Okey, dan mempunyai kecurunan 1/4. Okey, so sekarang ni kalau kita nak gunakan ni, okey, kalau saya gunakan balik, kita imbas kembali pelajaran yang dahulu, kita dah belajar cara untuk cari M. M ni adalah kecurunan, adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu M. Okey. So, kalau kita olah, kita boleh dapat X2 tolak X1 sama dengan Y2 tolak Y1. Okey. Dalam permasalahan ni, dalam contoh ni, okey, titik hanya diberi satu nilai saja. Okey, satu lagi titik tidak diberi nilai. Okey, so untuk mendapatkan persamaan kita boleh guna balik rumus ni. Okey, dengan menjadikan X2 dan Y2 itu sebagai pemboleh ubah lah. Okey, dan X1, Y1 tu kita ambil titik yang diberikan. Okey, so kita akan gunakan rumus yang ini. Okey, kita gunakan rumus ni, kita hanya masukkan nilai. Okey, kalau apa kebaikan guna rumus ni? Kita tak perlu cari C, tapi kita boleh dapatkan persamaan garis lurus. Okey, so kita masukkan nilai 2 dengan -3. Okey, Y1 adalah 3. Sorry, -3. Yang mana yang ini? Okey, M 1/4. X tolak X1. X adalah, kita kena tulis balik, X1, 2. Okey. Untuk buat persamaan ni tak perlukan C, masuk titik, masuk kecurunan, kita boleh selesaikan. Kita bukan boleh selesaikan, kita boleh dapat persamaan. Okey, so kita akan dapat ni. Okey, saya lebih suka tulis dalam bentuk macam ni supaya kita tahu, oh dia 4 kat bawah, nanti kita boleh alihkan ke kiri. Okey,
So, saya sambung di sebelah. Kita akan dapat 4Y tambah 12 sama dengan X tolak 2. 4Y sama dengan X tolak 2 tolak 12. 4Y sama dengan X tolak 14. Okey, dalam soalan ni tak minta. Dia tak minta dalam bentuk kecurunan, bentuk ataupun bentuk pintasan. Okey, tapi dia hanya minta persamaan garis lurus. Okey, yang penting persamaan garis lurus. Kita dah buat. Okey, dan ini jawapan kita. Tapi kalau pelajar nak buat dalam bentuk kecurunan pun tak ada masalah lah. Sebab kat sini tidak dinyatakan secara spesifik. Okey, bentuk apa yang diperlukan. Okey, so next kita tengok pada soalan 1 ni pula. Ini kedudukan dia, susun dia berterabur sikit, satu dia kat bawah. Okey, kita tengok soalan 1. Cari persamaan garis lurus yang memotong titik 5, 2 dan mempunyai kecurunan negatif 2. Okey, kita boleh gunakan balik persamaan yang tadi sebab kita tak perlu cari C. Okey, so sekarang ni kita guna balik Y tolak Y1 M X tolak X1. Okey. Macam tadi. Okey. Yang mana? Yang ini. Alright. Okey. So, kita buat. Y tolak 2. Mana 2? Yang ini. Okey. M kita negatif 2. X kita tulis balik. X1 adalah, yang mana X1? 5. Okey. Dah masuk nilai, permudahkan. Okey. So, saya dapat ini. Ini apa dia? Ini adalah persamaan garis lurus dalam bentuk kecerunan. Okey, walaupun tak minta, kita boleh beri. Okey, sebab dia masih adalah persamaan garis lurus. Okey, sama dengan jawapan di bawah. Okey. Nombor 2 pun sama. Okey, yang ni saya tinggalkan untuk awak cari. Nanti cek jawapan di bawah ini. Okey. Okey, so tadi cikgu dah ajar itu kalau satu titik diberi dan kecerunan diberi. Okey, kita boleh guna yang mana? Kita boleh guna yang ini. Okey. Okey, sekarang kes yang kedua. 2 titik diberikan. Tadi 1 titik dengan kecerunan diberi. Yang ni 2 titik diberikan. Okey, so 2 titik diberikan, kecerunan tak diberikan. Okey, jadinya kita boleh guna pelbagai cara. Okey, cara yang pertama, awak boleh terus gunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Okey, cuma bila kita gunakan rumus ini, apa yang kita kena cari? Kita kena cari M, kita kena cari C. Okey, cari M dulu. Okey, dah cari M, masuk nilai salah satu titik, kemudian kita cari C, kita dah boleh dapat persamaan. Okey, ataupun yang B ni yang cara tadi. Okey, cara tadi kena cari M dulu. Okey, nampak tak nota dekat sini? Cari kecerunan dulu. Nak cari kecerunan macam cikgu ajar tadi. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, tapi paling mudah, tak perlu cari kecerunan, tak perlu cari C. Kita boleh guna rumus ini. Okey, kenapa kita boleh guna rumus ini? Okey, saya akan tunjukkan kat sini. Okey, tengok sini. Kita dah tahu sebelum ni kita dah belajar rumus ini. Okey, rumus ni akan hasilnya daripada M Y tolak Y1 X tolak X1. Dia adalah M. Dia adalah kecerunan. Dan untuk cari kecerunan, kalau kita ada 2 titik, kita boleh guna Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Adakah M ni berbeza? Tak kan? Dia adalah M yang sama. So, saya boleh ganti kat ini. Yang ini, kita boleh ganti kat sini. Okey, sebab dia adalah benda yang sama.
Okey, so disebabkan dia adalah benda yang sama, okey, maka kita boleh buat macam ni. Okey, so asalnya, okey saya buat ni dulu. Ini untuk yang C. Okey, kalau C, first kali tadi saya kata Y tolak Y1, X tolak X1. Ini yang kita ambil daripada mana? Yang ini. Okey, sekejap dia terpadam. Ambil daripada sini. Yang B. Okey. Kemudian, kita dah tahu rumus untuk M yang kita belajar sebelum ini. Kalau kita ada 2 titik, kita akan buat Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, ini adalah benda yang sama. Okey, ganti M. Okey, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ganti M yang 1 ni dalam 2. Okey, so bila kita gantikan, kita akan dapat Y tolak Y1 per X tolak X1 sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Maka terhasillah yang isi ni. Okey, boleh faham? Okey, kalau secara kemas sikit, kalau nanti awak nak salin balik. Okey, kejap. Cikgu cantikkan dulu. Ganti 1 dalam 2. Okey. So, ini yang terhasilnya rumus C tu. Okey, sebenarnya kita boleh olah. Kita akan dapat ni lah. Okey, ingat. Kalau C, tak perlu cari C, tak perlu cari M. Lebih mudah. 2 titik dah boleh buat persamaan. Okey. So, sekarang ni kita ni. Okey, kita akan buat contoh ni. Gunakan yang rumus yang tadi. Yang ini. Yang mana yang ini? Kita nak guna yang ini. Okey, so kita gunakan dalam soalan contoh ni. Dia dah masuk siap-siap. Okey. Nampak tak? Ini adalah X1. Ini Y1. Ini X2. Y2. Nampak tak ni? X1. Y1, X1. Y1, X1. Ini adalah Y2. Y2, X2. Okey, masukkan nilai dalam persamaan yang tadi. Okey, dah masuk nilai, kita permudahkan. Ingat, jangan tinggal macam ni. Nanti tak dapat markah. Markah pun hanya markah ganti masuk saja. Tak ada markah penuh sampai jawapan akhir. Okey, kita selesaikan. So, Y tambah 4, X tambah 3, 6 tambah 4, negatif 5 tambah 3. So, awak akan dapat Y tambah 4, X tambah 3, 10, negatif 2. So, akan dapat negatif 5. Y tambah 4, X tambah 3. Kemudian, awak akan dapat Y tambah 4, negatif 5, X tambah 3. Okey, so, awak akan dapat Y tambah 4, negatif 5, X tambah negatif 15. Okey. So, Y tambah 4, negatif 5X tolak 15. Y sama dengan negatif 5X tolak 15 tolak 4. So, awak akan dapat negatif 5X negatif tolak 19. Dapat ini. Sama dengan jawapan ini. Okey. Ganti masuk, permudahkan, dapat jawapan. Okey. Tanpa cari M, tanpa cari C. Ini lebih mudah lah. Okey, kalau kita dah biasa buat latihan yang banyak, kita tahu yang mana sesuai kita gunakan. Okey, itu pentingnya membuat latihan soalan yang berkaitan dengan topik ini dengan banyaklah. So, awak akan tahu, okey, yang ni nak guna yang mana, dia guna yang mana. Sebab sebelum ni kita dah belajar tentang 1 titik dengan kecurunan. Yang bahagian kedua ni, 2 titik tak diberi kecurunan dan tak diberikan pintasan Y. Okey, kita tengok soalan 1 ni. Okey, soalan 1 ni. Nanti soalan 2 awak buat sendiri. Okey, so sama juga macam tadi. Y tolak Y1. X tolak X1. Y2 tolak Y1.
X2 tolak X1. Okey, masukkan nilai. Lebih baik kita labelkan supaya kita tak keliru lah. Okey, yang ini akan dapat X2, Y2. Okey, masuk nilai. Y tolak negatif 1. Hati-hati dengan nombor negatif. Okey, X tolak 2 sama dengan, okey, ini X2, Y2. Kosong tolak negatif 1. 3 tolak 2. Okey, Y tambah 1. X tolak 2. 1, 1. 1 per 1 adalah 1 kan? Okey, so kita permudahkan. Kalau seperti biasa kan, dia dah tak payah tulis 1 tu. Okey, so dia akan terdapat ni lah. Okey, sama dengan jawapan bawah. Okey, untuk soalan 2, okey, mungkin akan susunan awak akan berbeza. Tapi kalau awak cek-cek balik, awak akan dapat inilah. Kalau awak alihkan semua, ini kita panggil sebagai bentuk am. Ini soalan ni saja nak bagi dalam jawapan dalam bentuk am. Awak nak buat dalam bentuk kecurunan pun tak ada masalah. Ataupun awak nak buat dalam bentuk macam ni pun tak ada masalah. Sebab tak dinyatakan pun dalam soalan nak bentuk apa. Okey? Ini yang saya maksudkan kejap. Ini tadi soalan tadi. Awak tengok dalam soalan. Tak dinyatakan langsung pun nak persamaan garis lurus dalam bentuk apa. Okey? Saya harap pelajar boleh faham yang itu.